Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar tingkatan 4 sekalian, selamat datang ke video yang ketiga bab skala jarak dan luas dalam peta topografi. Okey, ke video mari belajar bersama Cikgu MHK. Pada kali ini, Cikgu akan membawakan objektif yang terakhir untuk bab yang kedua, skala jarak dan luas dalam peta topografi, iaitu objektif 1.2.4 menunjuk cara mengira keluasan berdasarkan skala dalam peta topografi. Okey, pelajar-pelajar sekalian, sebelum cikgu memulakan pembelajaran ini, suka cikgu ingatkan untuk kamu menyediakan buku dan alat tulis untuk mencatatkan isi-isi penting yang cikgu akan sampaikan dalam video ini. Jadi mari sama-sama kita belajar cara mengira keluasan berdasarkan skala dalam peta topografi. Okey, pelajar-pelajar, kita teruskan pembelajaran kita. Subtopik 2.3, cara mengukur keluasan dalam peta topografi. Peta topografi dapat menggambarkan kawasan sekata dan tidak sekata. Okey. Kawasan sekata mempunyai sisi yang sama panjang seperti kawasan perumahan terancang. Manakala kawasan tidak sekata mempunyai sisi yang tidak sama panjang seperti kawasan penanaman padi, getah, paya, hutan dan tasik. Kaedah segi 4 grid boleh digunakan untuk mengira keluasan sekata dan tidak sekata. Okey, info geografi. Kilometer persegi ditulis dalam simbol km kuasa 2. Okey, ditulis dalam simbol km 2. Ialah unit untuk luas. 1 kilometer persegi dibaca 1 km 2, 1 km kuasa 2 dibaca begini, 1 kilometer persegi. 1 kilometer persegi dan bersamaan dengan 100 hektar. Okey, 1 km kuasa 2 itu dibaca 1 kilometer persegi. Secara sebutannya, cara menyebutnya 1 kilometer persegi. Okey. Ini contoh untuk kita mengira nanti luas kawasan sekata dan luas kawasan tidak sekata. Perhatikan peta topo ini, kawasan yang ditandakan. Okey, cikgu buat penandaan cikgu juga supaya kamu faham. Kita akan mengukur yang ini anak-anak sekalian, sampai di bawah, naik atas. Inilah yang akan kita ukur nanti. Bagaimana kita mengukur kawasan yang sekata dan kawasan yang tidak sekata pada peta topografi ini. Okey, kita lihat satu persatu langkah demi langkah. Langkah mengira keluasan ladang Kris Jati. Okey, yang pertama, okey, anak-anak sekalian, kita akan nomborkan kawasan tersebut mengikut keluasan dia. Okey. 1 segi 4 grid penuh, nombor dia adalah 1. Nilai dia adalah 1. Jadi kita nomborkan. Yang penuh tu kita nomborkan dulu. 1, 1, 1 dan 1. Okey. Kemudian kita akan buat analisis ataupun analisa kita. Kita akan menentukan kawasan 3/4. 3/4 ini maksudnya dia lebih separuh. Okey, dia lebih separuh. Sedikit saja kawasan yang tidak berlorek. Okey, jadi kita tentukan kawasan 3/4, kawasan 3/4. Ini dia tidak penuh sebab ada di sini sedikit. Okey.
ada di sini sedikit, tidak kena dengan lorikan tersebut. Itu 3/4. Ada satu lagi 3/4 ini. Okey, kemudian 1/2, lebih kurang separuh petak 4 segi itu. Ada 2 di sini. Okey, kemudian 1/4 suku ataupun keluasan yang paling kecil. Ada 1 di sini, ada 1 di sini, dan ada 1 di sini. Kemudian kita akan buat penjumlahannya di langkah yang seterusnya. Okey, yang pertama kira keluasan segi 4. Keluasan 1 segi 4 grid, 1 km kali dengan 1 km. Yang ini. Luas 1 segi 4 grid, 1 km kali 1 km bersamaan 1 km persegi bersamaan 100 hektar. Kita kira dulu ini ada berapa. Kalau di atas tadi dia ada 1, 2, okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, langkah yang kedua, tandakan 1. Nilai 1 pada segi 4 grid yang penuh. 3/4 pada segi 4 yang 3/4 penuh. 1/2 pada segi 4 grid separuh penuh. Dan 1/4 pada segi 4 grid 1/4 penuh. Macam yang cikgu terangkan di awal tadi. Kemudian buatlah jadual seperti ini. Yang ketiga, kira bilangan grid penuh, 3/4 penuh, separuh penuh, dan 1/4 penuh. Buatlah jadual seperti ini anak-anak sekalian. Jadual seperti ini. Okey, kita buatkanlah jadual seperti ini ya. Okey, yang penuh bilangan dia ada 5. Okey, jumlah keseluruhan dia 5 didarab dengan 1/0. Kamu akan dapat 5. Dari mana mau dapat 1/0 ini? Kita akan dapat keluasan ini. Keluasan setiap 1 petak per 4 grid. Penuh nilainya 1. 3/4 penuh nilainya 0,75. Separuh penuh nilainya 0,5. 1/4 penuh nilainya 0,25. Itu nilai dia. Adik, nilai ini kita akan darab dengan bilangan. Okey, contoh bilangan 5 darab 1/0 kita akan dapat 5. Okey, yang kedua 3/4 penuh tadi bila kita kira ada 5 bilangan dia. Jadi 5 darab 0,75 kita akan dapat 3/75. Separuh penuh tadi nilai dia 0,5. Bilangan yang kita kira di peta tadi ada 2. Okey, ingat yang kita kira ada 2 tadi. Jadi 2 darab 0,5 kita akan dapat 1. 1/4 penuh nilai dia 0,25. Kita kira tadi ada 3. Jadi 3 darab 0,25 sama dengan 0,75. Kemudian nilai yang ini 5, 3.75, 1.0, 0.75. Okey. Kita campurkan. Gunakan operasi tambah. Kita tambahkan, maka kamu akan dapat 10,5 km persegi bersamaan 10,5 darab 100 hektar. Jadi jawapan dia adalah 1050 hektar. Okey, jadi anak-anak, itulah cara untuk mengira luas dalam peta. Kamu memerlukan kemahiran untuk menentukan petak 1, petak penuh 1, petak 3/4 penuh, petak separuh penuh, dan petak 1/4 penuh. Ini memerlukan kemahiran kamu dengan kita membuat latihan nanti. Okey, jadi pelajar-pelajar, kita sudah selesai pembelajaran untuk mengira keluasan dalam peta topografi. Okey, di akhir video ini cikgu ingin bawakan kepada imbas kembali apa yang telah kita belajar. Okey, apa yang telah kita belajar pada bab ini.
Okey, yang telah kita belajar pada bab ini yang pertama adalah jenis-jenis skala. Okey. Yang pertama adalah jenis-jenis skala. Okey, jenis-jenis skala ada 3. Skala penyata 1 cm mewakili 1 kilometer. Skala lurus yang dilukis dalam satu garisan lurus seperti dalam gambar rajah ini. Dan skala lurus tu ada 2, satu skala lurus mudah dan satu skala lurus penuh. Skala lurus penuh yang berwarna hijau ini, okey, kita gunakan untuk mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Kita menggunakan alat jangka tolok. Okey. Kita gunakan alat jangka tolok. Yang ketiga, pecahan wakilan yang disebutkan sebagai 1/100,000. Okey. Kemudian kita juga belajar cara mengukur jarak dalam peta topografi. Okey, antara langkah-langkah dia kita imbas balik, tandakan dua-dua lokasi dengan tanda X. Gunakan pembaris, benang atau jangka tolok. Ikutlah kehendak soalan. Kalau dia bilang soalan ukur jarak lurus menggunakan skala penyata. Okey, kamu perlu gunakan apa? Gunakan pembaris. Ukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Kamu perlu gunakan apa? Jangka tolok. Ukur jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan. Kamu kena gunakan benang ataupun kertas. Kemudian kamu ukurlah jarak tersebut. Ukur dengan skala dalam peta topografi. Dan yang keempat itu, yang keempat, kira jarak sebenar dalam kilometer. Perhatikan skala peta. Okey, perhatikan skala yang diberikan pada peta. Ditulis di sana 1 cm mewakili 0.5 kilometer. Ataupun disebutkan juga 1/50,000. 50,000 tadi itu tukarkan kepada kilometer. Maka kamu akan dapat 1 cm mewakili 0.5 kilometer. Okey. Kemudian kita juga belajar baru tadi cara untuk mengira keluasan pada peta topografi. Tandakan 1 pada segi 4 grid penuh, 3/4 pada segi 4 yang 3/4 penuh, 1/2 pada segi 4 grid separuh penuh, dan 1/4 segi 4 grid 1/4 penuh. Kemudian kira bilangannya, didarab dengan nilainya, didarab dengan bilangannya, kamu akan dapat, kemudian tambahkan. Okey, itu yang telah kita belajar pada bab yang kedua. Jika kamu menghadapi masalah untuk memahaminya, jangan malu, jangan segan, boleh tanya cikgu melalui grup WhatsApp kelas kita, kelas 3 dan 4. InsyaAllah cikgu akan bantu kamu di sana. Dan jangan lupa latihan yang cikgu berikan, nota yang cikgu suruh buat, siapkan. Sebab nota dan latihan adalah pengukuhan untuk kamu lebih memahami pembelajaran yang telah kita lakukan pada 3 video di bab yang kedua ini. Jadi sampai jumpa lagi di bab yang ketiga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.